Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang Muslim, kita sangat sinonim dengan hukum tajwid. Ini kerana kita menggunakannya dalam kehidupan seharian kita. Ia digunakan sebagai panduan untuk membaca Al-Quran. Kita solat 5 waktu, kita gunakan ayat Al-Quran. Jadi, sewajibnya dan sememangnya kita perlu mengetahui mengenai hukum tajwid. Seterusnya, saya dan kemudian saya akan menerangkan mengenai salah satu hukum tajwid, iaitu hukum nun mati dan juga tanwin. Namun, tidak semua yang akan kami kupas. Hanya hukum idgham bila gunnah sahaja. Mari kita telusuri bersama. Pertama sekali, kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan idgham. Idgham dari segi bahasa bermaksud memasukkan. Dari segi istilah pula, ia bermaksud penggabungan bunyi huruf yang bertanda sukun ke dalam huruf yang berbaris. Idgham terbahagi pada dua, idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Kita hanya menerangkan yang ini sahaja ya hari ini. Idgham bila gunnah bermaksud memasukkan huruf yang bertanda sukun ataupun tanwin ke dalam dua huruf idgham bila gunnah tanpa dengung. Dua huruf idgham bila gunnah ialah huruf ra dan juga huruf lam. Syaratnya, ia mesti berlaku dalam dua kalimah yang berasingan. Ia tidak berlaku kalau ada saktah yang berada di antara dua kalimah tersebut. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qila min raq. Cara bacaannya adalah dengan memasukkan secara sempurna kerana keseluruhan sifat dengung dan makhraj nun sakinah dan tanwin telah dihilangkan. Pada zaman sekarang, ramai ajam yang sukar untuk membezakan hukum idgham bila gunnah dengan hukum-hukum tajwid yang lain. Justeru di dalam rasam Usmani terdapat beberapa penandaan dan cara penulisan yang membezakannya dan memudahkan cara pembacaan. Contohnya, yang pertama, nun yang tiada baris sukun. Yang kedua, tanwin baris atas yang tidak selari. Yang ketiga, tanwin baris depan yang terbuka atau berbentuk 9-9. Dan yang keempat, sabdu di atas huruf kedua yang berbaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin memberikan contoh hukum idgham bila gunnah, iaitu apabila tanwin bertemu dengan lam. Ini dapat kita lihat di dalam surah Al-Balad, iaitu pada ayat ke-6. Yaqulu ahlakatu man lallubada. Kita dapat lihat hukum idgham bila gunnah pada kalimah ma lallubada, iaitu tanwin bertemu dengan lam. Di sini kita hendaklah membaca dengan idgham tanpa dengun, iaitu memasukkan tanpa dengun. Contoh bacaan hukum tanwin bertemu dengan huruf ra. Contoh bacaan yang pertama daripada surah Al-Qari'ah ayat yang ke-7, iaitu yang mana bacaan dia seperti fahuwa fi 'ishatir radiyah. Okey, ra yang pertama selepas tamarbutah, iaitu tamarbutah di bawahnya ada tanwin kan. Okey, tanwin bertemu dengan huruf ra yang pertama, ra yang di sebelahnya ditarik bacaannya masuk dalam tanwin. Jadi bacaan dia fahuwa fi syatir radiyah. Okey, nampak tak dia ditarik ra tersebut masuk dalam tanwin kan. Okey, kalau tak jelas lagi, contoh yang kedua pula saya bacakan dalam surah Al-Baqarah. Daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, yang mana bacaannya seperti samaratir rizqa. Samaratir rizqa. Tamarbutah terdapatnya tanwin di bawah tamarbutah, ditarik sebelah hurufnya adalah huruf ra. Ra tersebut ditarik masuk dalam tanwin, yang mana bacaannya samaratir rizqa. Jelas tak saya tarik? Samaratir rizqa. Okey, contoh yang ketiga daripada surah An-Nisa ayat yang ke-129 yang berbunyi Ghafurur Rahim. Okey, dari sini huruf ra yang pertama ada tanwin kan, bertemu dengan huruf ra yang kedua, ditarik ra yang kedua tu masuk dalam tanwin, yang mana bacaan dia Ghafurur
rahima. Ghafurur rahima. Nampak tak saya tarik? Okey, jadi jelas tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, saya akan teruskan berkenaan dengan hukum idgham bila gunnah apabila nun mati bertemu dengan huruf lam. Okey, hukum idgham bila gunnah ini kita akan membacakannya secara jelas tanpa ada bunyi sebarang dengung. Apabila nun mati tadi bertemu dengan huruf lam, kita masukkan dia dan bacanya tanpa bunyi sebarang dengung. Okey, kita tengok pada surah Al-Balad ayat yang ke-5 dan ayat ke-7. Okey, di sini ayat yang ke-5, di sini terdapat nun mati dengan lam, bertemu dengan huruf lam. Maka ini menunjukkan salah satu contoh bagi hukum idgham bila gunnah. Okey, bagi surah Al-Balad ayat yang ke-7 juga, di sini terdapat hukum idgham bila gunnah kerana nun mati bertemu dengan huruf lam. Okey, baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membaca hukum idgham bila gunnah ini apabila bertemu dengan huruf lam. Okey, mula-mula ayat yang ke-5 dulu dan kemudian ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Okey, tadi nun mati tadi bertemu dengan lam. Kita masukkannya saja. Kita bacanya secara jelas. Okey, surah Al-Balad ayat yang ke-7 pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Okey, nun mati tadi bertemu dengan lam, kita masukkannya. Kita bacanya secara jelas. Al-lam. Okey. Saya akan memberikan 3 contoh ayat yang mengandungi idgham bila gunnah di mana nun mati atau nun sakinah bertemu dengan huruf ra. Ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ayat yang kedua daripada surah Ad-Duhan ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man rahimallah. Ayat yang ketiga daripada surah Az-Zukhruf ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'al man arsalna min qablika min rusulina. Saya akan membacakan beberapa contoh ayat yang mempunyai hukum idgham bila gunnah di dalam surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un limanil mulkul yawm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم ومن لم نقصص عليك اكتفي من سورة غافر. Contoh idgham bilal gunnah yang terdapat dalam surah Al-Luqman terdapat dalam ayat yang ketiga, yang mana hukum tanwin bertemu dengan huruf lam, iaitu bacaan dia berbunyi warahmatan lil muhsinin. Tanwin bertemu dengan huruf lam, warahmatan lil muhsinin. Okey, contoh yang kedua daripada surah yang sama, ayat yang kelima, yang mana nun mati bertemu dengan huruf ra. Okey, saya bacakan ayat dia. Mir rabbihim, nun mati bertemu dengan huruf ra, yang mana ra tu tertarik bacaannya di huruf nun, iaitu mir rabbihim. Contoh yang ketiga pula terdapat dalam ayat yang ketujuh di pertengahan ayat, iaitu nun mati bertemu dengan huruf lam, yang mana bacaannya berbunyi ka'allam yasma'ha, ka'allam yasma'ha. Nun mati bertemu dengan huruf lam, lam tersebut tertarik dalam huruf nun, yang mana bacaannya berbunyi ka'allam yasma'ha. Okey, jelas? Saya akan bacakan surah Al-Baqarah di mana terdapatnya hukum idgham bila gunnah. Ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Berlakunya dua hukum idgham bila gunnah pada ayat ini, iaitu berlaku pada ayat yang pertama nakalan lima, dan ayat yang kedua wa mau'izatan lil muttaqin. Kedua-dua ayat ini berlakunya tanwin bertemu dengan huruf ra. Ayat 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farid wa la bikrun 'awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Berlakunya dua hukum idgham bila gunnah pada ayat ini. Yang pertama, yubayyin lana ma hi, di mana nun sakinah dan nun mati bertemu dengan huruf lam. Yang kedua adalah innaha baqaratun la farid, iaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Ayat 69. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Berlaku dua hukum idgham bila gunnah pada ayat ini, iaitu ayat yang pertama adalah yubayyin lana ma launuha, di mana nun sakinah atau nun mati bertemu dengan huruf lam. Manakala ayat yang kedua pula adalah faqi'un launuha, di mana tanwin bertemu dengan huruf lam. Ayat 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabah alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Terdapat satu hukum idgham bila gunnah pada ayat ini, iaitu pada ayat rabbuka yubayyin lana, di mana nun sakinah atau nun mati bertemu dengan huruf lam. Untuk bacaan bagi contoh hukum idgham bila gunnah, saya akan ambil ayat daripada surah Al-Kahfi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat pertama iaitu ayat kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'malunas salihati anna lahum ajran hasana. Okey, seterusnya ayat ke-10. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Seterusnya ayat ke-16. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Seterusnya ayat ke-22. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. Seterusnya ayat ke-29. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Seterusnya ayat ke-35. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Seterusnya ayat ke-36. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. Dan ayat terakhir adalah ayat 43. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Sadaqallahul Azim. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.